Okey, hari ini kita masuk 4.3 B, penambahan dan penolakan matriks. Okey, masih ingat tak apa syarat untuk dua matriks itu boleh ditambah atau ditolak? Okey, kita imbas kembali dulu. Penambahan atau penolakan boleh dijalankan mengikut kedudukan sebab kita kena pastikan syaratnya dipenuhi, iaitu peringkat matriks tersebut adalah sama. Okey, kalau sama kita boleh tambah atau tolak unsurnya mengikut kedudukan. Okey, kita terus pergi ke buku teks muka surat 94, contoh 6. Diberi matriks A dan B, kita nampak peringkat mereka adalah 2 baris 2 lajur. Jadi boleh ditambah tak? Boleh. Jadi kita kena tambahkan unsurnya mengikut kedudukannya. Jadi saya susunkan A tambah B matriksnya. Lepas tu kita tengok kedudukan, iaitu pada kedudukan yang A, matriks A pada tempat baris 1 lajur 1 tambah dengan matriks B baris 1 lajur 1. So negatif 3 tambah 1. Lepas tu pada lajur 2 baris 1 ini 5 tolak 2. Okey, lepas tu 2 tambah 6, 4 tambah 3. Okey, lepas tu ringkaskannya negatif 3 tambah 1, negatif 2. 5 tolak 2, 3. 2 tambah 6, 8. 4 tambah 3, 7. Okey, ini seperti penambahan yang nombor biasa kan? Cuma kita kena pastikan kedudukan mereka adalah ditambah mengikut tempat. Okey, kalau B tolak A, letakkan B dulu, matriks B dulu. Okey, so pastikan letak matriks B, lepas tu tolak matriks A. So belakang baru matriks A. Lepas tu ikut tempat juga. Okey, 1 tolak negatif 3. Tolak negatif sudah jadi positif kan? Okey, untuk yang sebelah sini negatif 2 tolak 5. So ini tak tukar jadi tambah Okey, lepas tu 6 tolak 2, 3 tolak 4. Okey, ringkaskannya. Lepas tu kita dapat jawapan. Okey. Bagi contoh 7, pemudahkan setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal. So, kita nak ringkaskannya. So, dia diberi dalam proses penambahan. Jadi, macam mana kita ringkaskan? Kita ikut kedudukan. Sebab syarat penambahan, dia mesti ikut kedudukan. Dengan syarat peringkat mereka sama. So, dua ini peringkat sama tak? Sama. Satu baris, dua lajur. Untuk proses penambahan, kita susun ikut tempat. Jadi, kita susun 2x tambah 3x, negatif 5y tambah y. Jadi, 2x tambah 3x ialah 5x. Negatif 5y tambah y, jadi negatif 4y. Okey, so ini penambahan seperti biasa. Kita tengok soalan B. Okey, makin rumit kan? Okey, tapi ingat, dia sebenarnya penambahan atau penolakan nombor biasa. Cuma, kita kena ikut kedudukan. Dengan syarat, bilangan baris, bilangan lajur mereka adalah sama. Okey, matriks A sama matriks B. Okey, so saya susun ikut tempat. 2A tolak A. 5B tolak B. 1 tambah C tolak 2C. 3 tambah A negatif 3A ini kalau ditolak negatif dengan tolak hasilnya positif. So, sudah susun. Lepas tu kita ringkaskan. Latihan 4.3b. Soalan 1. Tambah matriks-matriks yang berikut. Sama macam yang kita buat tadi, kita ikut tempat. So, ikut tempat, atas ikut atas, bawah ikut bawah. Lepas tu ringkaskan. Okey, soalan B, depan ikut depan, belakang ikut belakang. Ikut operasi yang diberikan, jangan salah operasi. Okey, lepas tu ringkaskan.
Okay, soalan C juga sama. Atas ikut atas, tengah ikut tengah, bawah ikut bawah. Jadi 7 tolak 2, 5, 6 tambah 2, 8, 3 tambah 6, 9. Okey, soalan D, ada 4 unsur pada matriks yang pertama, 4 unsur pada matriks kedua. Ikut kedudukan unsur, kita jalankan proses penambahan tersebut. So, ini jawapannya. Okey. Jadi, penambahan matriks berlaku seperti penambahan nombor biasa. Cuma, pertama syarat peringkat mereka kena sama. 2, susun ikut kedudukan. Lepas tu selesaikan mengikut operasi. Okey. 4.3b ada EF. So, kita tengok E. Kita susun ikut kedudukan. Jangan salah susun. Lepas tu, kita ringkaskan menjadi jawapan. Okey, F pun sama. Susun ikut tempat dulu. Ikut kedudukannya. Lepas tu, baru kita ringkaskan bahagian demi bahagian. So, kita dapat jawapan dengan senang. Kalau ada bahagian yang takut salah tolak atau salah tambah, boleh guna kalkulator untuk membantu anda. Okey, soalan 2. Cari beza antara pasangan matriks yang berikut. So, saya ada 2 matriks yang diberikan. Sekarang operasi diberikan, mestilah tolak. Kenapa? Sebab dia kata cari beza. Beza mestilah tolak. Okey, so negatif 6 tolak 3, negatif 2 tolak 4. So, saya akan dapat negatif 9 dan negatif 6. Okey, soalan B, 7 tolak 2, negatif 3 tolak 5. Jadi, saya dapat 5 negatif 8. Soalan C, 5 tolak 1, 9 tolak 8, 7 tolak 8. Jadi, akan dapat 4, 1, 1. Soalan D, 6 tolak 2, 5 tolak negatif 5. Jadi, 5 tambah 5. 5 tolak 1, 3 tolak sifar. Jadi, saya akan dapat 4, 10, 4, 3. Okay, seterusnya, soalan E dan F. Susun ikut tempat juga. Lepas tu, kita dapat 6, 2, 4, 2, negatif 6, 1. F juga susun ikut kedudukan unsur. Lepas tu bahagian demi bahagian selesaikan. Hati-hati apabila soalan tolak ini sebab kalau belakang ada negatif, negatif jadi positif jadi tambah. Okey, soalan 3, pemudahkan setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal. So, sama dengan contoh tadi, kita buat atas ikut atas, bawah ikut bawah. Lepas tu kumpulkan 3A tambah 2A, 5A. B tambah 5B, 6B. Okey, soalan B, depan ikut depan, belakang ikut belakang. Jadi, kita dapat 6Y dengan negatif 4X. Soalan C, susun ikut tempat dulu. Lepas tu, kumpulkan P, kumpulkan Q mengikut operasi yang diberikan. Lepas tu, soalan D dengan soalan A sebenarnya hampir sama kan? Cuma satu operasi tambah, satu operasi tolak. So, yang tolak, kita dapat 3A tolak 2A sama 1A. B tolak 5B jadi negatif 4B. Okey, E dengan F pula. Depan ikut depan, belakang ikut belakang. Tapi yang belakang tu ungkapan linear so hati-hati sikit. 4 tolak 4, 4 tambah. Maaf,
4 tolak 4. Lepas tu negatif tolak negatif 2Q. Jadi tambah 2Q. Jadi kita dapat jawapan P tambah 3 dengan 2Q. F juga sama, susun ikut tempat dan lepas tu ringkaskan. Okey. Soalan 4 juga sama, matriks A, matriks B, dua matriks yang sama peringkat. Bahagian A suruh kita tambah. So, kita tambahkan, susun mereka ikut kedudukan dan kita dapat jawapan. Bagi soalan B, A tolak B. So, susun A baru susun B. Lepas tu susun ikut kedudukan dan jawab dengan betul. Okey, sudah 4 soalan. Sekarang masuk soalan 5. Okey, makin banyak unsur diberikan ni. So, kita kena hati-hati apabila makin banyak unsur, jangan salah susun tepat. Okey, untuk soalan B, Q dulu baru P sebab soalan ini Q tolak P. Okey, susun ikut tempat dengan hati-hati, tanda pun hati-hati. Okey, ingat sini tolak negatif 6 jadi tambah 6. Ini tolak negatif 4 jadi tambah 4. Okey, sudah. Kita jawab banyak soalan hari ini. Harap semua boleh faham dan semua stay at home, stay safe and stay healthy. Okey, so kita berhenti dekat sini. Sekian, terima kasih.